warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pengajian kita pada malam ini kita mulai dulu dengan hadis himpunan 40 hadis kelahiran Nabi SAW dan menyertai baginda. InsyaAllah pada malam ini kita baca dalam 2 ataupun 3 hadis. Kemudian kita pindah kepada sambungan tafsir ataupun tadabbur surah Al-Fatihah daripada buku Menyelami Rahsia Al-Fatihah. Hadis yang ke-10 surah 14. Hadatsana Makhzum Ibnu Hani Al-Makhzumi an abihi wa atat alaihi 150 sanatan. Qala lamma kanat al-lailatu allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtajasa iwanu Kisra wa saqatat minhu 14 surfatan wa khamadat naru Faris wa lam takhmud qabla dhalika bi alfi amin wa ghadat buhairatu sawah. Rawahu al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Makhzum bin Hani Al-Makhzumi meriwayatkan dari bapanya yang berusia 150 tahun yang menceritakan pada malam kelahiran Rasulullah SAW telah bergegar anjung istana Kisra. Kisra iaitu Raja Parsi. Fir'aun gelaran bagi Raja Mesir. Fir'aun. Kaisar Rum. Itu semua gelaran raja, bukan merujuk pada individu. Jadi sebab itu para pengkaji dia mengkaji apa nama Fir'aun yang tenggelam pada zaman Nabi Musa AS. Itu dikatakan namanya Ramsis. Fir'aun Ramsis. Pada malam kelahiran Rasulullah SAW telah bergegar anjung istana Kisra, yang istana Raja Parsi, dan telah runtuh 14 dari menara tinjaunya, serta terpadam api majusi yang tidak pernah padam sejak 1000 tahun. 1000 tahun tak pernah padam. Tapi pada malam kelahiran Rasulullah SAW api itu padam. Begitu juga takungan air di Tasik Sawat menjadi surut. Tasik ini adalah tasik yang berada di Iraq. Tuan-tuan boleh Google dalam internet, dia akan keluar. Tasik yang masyhur, Tasik Buhairah, Tasik Air Masin. Yang ini sejak zaman Nabi SAW berada dalam daerah Iraq. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Ini salah satu karya Imam Al-Baihaqi. Cuma Imam Al-Baihaqi, tuan-tuan sekalian, dia tidak dalam disiplin dia menulis kitab Dalail An-Nubuwah. Dia tidak seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dia masukkan apa yang dia dah tapis. Dia dah semak, dia tapis, iaitu dia masukkan yang asah, yang paling sahih. Ada yang sahih saja pun dia tak masukkan, yang paling sahih. Jadi sebab itu banyak hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari, yang sahih Bukhari. Tapi Imam Al-Baihaqi ini dia buat masuk semua yang sampai ke telinga dia, dan dengan sanad. Jadi menjadi kewajipan orang yang kemudianlah kena semaklah melihat pada sanad-sanad itu.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ada para asatidzah, para ustaz ataupun ada tuan-tuan baca tulisan-tulisan yang berkait dengan kisah sebegini, dia kata dhaif, itu biasa. Ya, kerana imam tapi kalau seorang tu dia kata dalam hadis dalam Sahih Bukhari dhaif, tu pelik. Maknanya para ulama semua ijma' Ahlussunnah wal Jamaah mengesahkan semua hadis dalam Bukhari sahih, tiba-tiba dia kata ada yang dhaif. Mana dia mungkin Syiah ataupun dia mungkin anti hadis. Mungkin golongan anti hadis. Tapi kalau ada ulama yang menyatakan riwayat ini tidak kuat dan sebagainya, itu biasa tuan-tuan sekalian. Itu benda yang biasa. Cuma para ulama dalam sirah ini mereka tidak seketat hadis. Dalam sirah mereka tidak seketat hadis, terutama sekali yang berkait dengan hukum. Akidah lagi-lagilah, ya, kerana akidah ini siapa yang mengingkarinya kafir. Jadi takkan kita nak kata dia kafir kalau benda itu hanya sabit dalam hadis yang dhaif. Itu sebab itu para ulama ketat dalam masalah akidah. Hukum hakam bersama juga. Kita nak kata wajib. Yang wajib ni apa implikasi dia? Kalau tak buat berdosa. Kalau tak buat berdosa. Jadi sebab itu para ulama ketat dalam masalah ini. Tapi fadail a'mal, kelebihan amalan, dan amalan itu sudah sabit dengan Quran, dengan hadis, hadis-hadis yang sahih. Kemudian datang hadis dhaif. Dan hadis dhaif, tuan-tuan sekalian, kena beza pula dengan hadis palsu. Ada setengah orang dia dhaif dikira macam palsu. Bukan. Hadis palsu ni perawi-perawinya itu bohong. Hadis dhaif ni perawi dia itu dipercayai, cuma ada kelemahan dari segi di antaranya adalah dari segi hafalan. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang imam ni hafiz, baca silap. Takkan tuan-tuan nak kata dia pembohong, dia berdosa. Kesilapan tu kelemahan manusia. Tapi kalau dia ni bohong macam Syiah, dia telah mereka 30,000 hadis palsu berkenaan dengan kelebihan Sayyidina Ali dan kelebihan Ahlul Bait, dan pada yang sama kejahatan sahabat-sahabat yang lain. Itu dia jahat. Orang palsu hadis ni orang jahat. Tapi orang yang dia mana siqah, cuma kelemahan dari segi hafalan. Itu tidaklah menjadikan hadis itu palsu, hadis itu lemah. Mana orang kena tembai, takut dia panggil hak yang sampai kat kita pun dia lupa juga. Jadi sebab itu kita tengok ada tak perawi lain yang meriwayatkan. Kalau ada, mana kuatlah. Ni kalau dia seorang saja, bimbang takut dia punya kelemahan dia tu, hadis itu dibayangi oleh kelemahan dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ilmu mustalah hadis ini penting juga. Kalau kita ini menjadi sama ada ifrat ataupun tafrid. Dia panggil, orang kata apa, hatibul lailin, kata ulama dalam ni. Hatibul lail ni iaitu orang yang cari kayu api dalam gelap malam. Dia ikut dan lah, kalau kena kalajengking. Kalau kena apa ni yang dia ambil itu pun tak kadai kering lah. Contoh dia panggil hatibul lailin. Mana orang yang mengutip kayu api pada malam gelap. Mana dia tak kira hadis sahih ke dhaif ke maudhu' ke apa saja sampai dekat dia, dan terbawa-bawa menjadi perangai orang hari ini. Apa saja berita dia telan semua. Dia tak semak betul ke tak betul. Asalkan bukan dia. Kalau dia kamu kena, kalau berita tentang dia, kamu kena hati-hati dengan fitnah saya. Tapi kalau berita orang, dia kira dia main harum saja. Itu tuan-tuan sekalian, kita cerita sikit masalah disiplin dalam ilmu hadis ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, hadis berikutnya an Ibnu Ishaq qala. Ibnu Ishaq ini salah seorang ulama sirah. Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, itu ulama-ulama yang sirah, perawi sirah, pengarang kitab sirah. Qala, dia menceritakan, fadufi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ummih wal tumisa lahu rud'a wasturdi'a lahu min Halimata binti Abi Zu'aib. Rawahul Baihaqi
fi dalail nubuwah. Ibnu Ishaq menceritakan sebaik dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada ibunya. Siapa yang jadi bidan Rasulullah? Asy-Syifa nama dia. Ibu Abdurrahman bin Auf atau Asy-Syifa, orang yang jadi bidan yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengasuh Nabi ini Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman atau pengasuh Nabi. Bahkan Ummu Aiman ni dia bukan saja bermula dengan mengasuh Nabi itu, dia sebelum Nabi lahir lagi, sebab dia adalah hamba milik, kalau tak silap lah tuan-tuan sekalian, hamba milik ayah Nabi Abdullah. Dan Nabi ni tuan-tuan sekalian, bila sampai kat dia warisi siapa pun hamba, dia akan merdekakan. Ya, dia warisi daripada ayah dia Ummu Aiman. Ya, dia merdekakan. Dia warisi daripada Khadijah hadiah kepada Rasulullah Zaid bin Thabit, dia merdekakan. Ya, kemudian Zaid bin Thabit ini dia kahwinkan, Nabi kahwinkan dengan Ummu Aiman ini. Maka lahirlah Usamah bin Zaid. Zaid bin Thabit pada zaman jahiliyah orang Arab panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kerana dia duduk dengan Rasulullah. Walaupun dah merdeka, Nabi kata pulanglah, kamu nak pulang pada keluarga kamu. Dan Zaid bin Thabit ini dia menjadi hamba dengan sebab perang. Bukan dia asal hamba, perang. Kabilah dia kalah perang. Dan keluarga dia datang tuntut kepada Rasulullah, nak bayar, nak tuntut. Lalu Rasulullah kata, saya dah merdekakan dia, ajak dia, bawa dia pulang. Tapi Zaid tak nak pulang. Zaid minta kebenaran untuk tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab panggil Zaid bin Muhammad. Tapi bila datang Islam, di antara satu benda yang dilarang oleh Islam ialah menukar nasab. Jadi sebab itu Allah Taala perintahkan supaya dikembalikan kepada bin Harithah bin Asar. Tapi kekal gelaran Zaid ini, iaitu hibbi Rasulillah, kekasih Rasulullah. Orang yang dikasihi oleh Rasulullah. Kemudian bila dapat Usamah itu gelaran dia apa? Hibbi Rasulillah bin hibbi Rasulillah, kekasih Rasulullah, anak kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan sekalian, setelah beberapa hari diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Sebelum Halimatus Sa'diyah itu disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah hamba milik Abu Lahab. Tak ada siapa-siapa, Abu Lahab tak suruh pun, tapi mungkin dia ada susu waktu tu, dan dia susukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Lahab dengar kata hamba dia ni menyusui anak menakan dia merdekakan. Abu Lahab peringkat awal pun dia pun gembira kelahiran Rasulullah, tapi dia ubah channel lepas tu. Dia kali sebab tu hidayah ni milik Allah. Nah, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang awal tuan-tuan sekalian tak kenal Rasulullah, ujung kenal Rasulullah. Ada yang awal kenal Rasulullah, ujung. Ada yang di waktu jahiliah dia bersuluk, tak ingat apa nama dia tuan-tuan sekalian. Dia bersuluk, dia mencari kebenaran, Tapi bila datang Rasulullah, dia tak masuk Islam. Ya, yang kafir yang menyembah berhala pula masuk Islam. Ada yang Islam, masuk Islam, kemudian berhijrah ke Habsyah, sampai di Habsyah masuk Kristian pun ada juga. Jadi tuan-tuan alhamdulillah Allah Taala sekalian, sebab itu dalam hidup kita ini, di antara perkara yang kita kena elakkan ialah sembang, orang kita kata sembang kemah, sembang besar. Dia tu tak payah pergi ajak lah, memang tak mai punya masjid. Jangan. Mungkin masa belum sampai. Dan kita pula takut masa dia sampai, dia main masjid, kita pula tak main masjid. Dia jadi kali begitu. Jadi sebab itu hendaklah kita ni sentiasa berendah diri, bersembang berendah diri, dan mohon hidayah daripada Allah untuk semua. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sembahyang seorang pun sama, ihdinas siratal mustaqim. Kita sembahyang ramai-ramai pun tetap sama, ihdinas siratal mustaqim.
Kita sembahyang seorang, tak ada siapa sebelah kita pun, tetap bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Untuk sekalian makhluk Allah yang salih, kanan dan kiri. Sebab itu sebagian ulama menyatakan bahawa orang yang tak jaga sembahyang, dia bukan saja berdosa dengan Allah, tapi dia berdosa dengan semua. Dia tidak menaikkan hak semua orang-orang bertakwa, kiri kanan. Dia tidak berdoa bukan untuk dia saja, untuk semua orang yang sepatutnya menerima doa dia. Itu tuan-tuan sekalian, dua hadis kita pada malam ini. Kita tambah satu hadis lagi, hadis ke-12. An Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Anas ni pun orang yang hebat. Dia khadam Rasulullah 10 tahun. Dia orang Madinah. Sejak daripada mula Nabi sampai di Madinah, mak dia bawa dia, ya Rasulullah, anakku Anas ini khadam kamu. Lalu Anas menceritakan, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Tak pernah sekali pun Nabi menengking aku, tak pernah sekali pun benda yang sepatutnya aku buat tapi aku tak buat. Tak pernah Nabi kata, Anas, pasal apa tak buat? Tak pernah. Rasulullah ni memang dia hebat lah, tuan-tuan sekalian. Ya, kalau dia marah pun nampak urat di dahi. Tak pernah ucapan keji kau, ucapan menengking, tidak pernah. Sahabat-sahabat tahu Rasulullah marah ni dengan urat di dahi. Tu tahu kata Rasulullah tak suka tu. Cepat-cepat mereka akan cover balik, akan ubah dan sebagainya. Jadi Anas menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu hinggalah dia menjadikan daku paling dikasihinya dari bapaknya, anaknya dan sekalian manusia yang lain. Hadis Al-Bukhari. Ini hadis tak dah. Tak perlu nak tanya lagi. Hadis Imam Al-Bukhari. Jadi sebab tu dalam hati ni kena Rasulullah lah yang paling kita kasih. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Khabbab bin Arat, bila dia diseksa, orang offer dia, bagaimana kalau kami ambil Muhammad SAW ganti pada tempat kamu? Lalu dia kata, bukan setakat Muhammad ganti tempatku untuk kamu seksa, malah satu duri yang menusuk Muhammad pun aku tak akan izinkan. Maknanya dia dah letakkan bahasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada galang ganti. Mana dia sanggup mati untuk Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita pindah pada kitab tafsir kita ini. Walaupun kita dah diskusikan, tapi oleh sebab kita dah komen asalnya, janji maknanya kita akan selesaikan juga lah 10 rahsia dalam surah Al-Fatihah. Kita dah selesai dah tuan-tuan sekalian. Walaupun bukan selesai baca semua, tapi kita buat dalam bentuk diskusi. Mana kita akan ada 10 minggu lah, modal kita banyak. 10 minggu. Kita baru lepas satu rahsia Al-Fatihah, iaitu Al-Isti'azah. Mana dalam hidup kita ini, cabaran yang paling besar ialah syaitan. Dan syaitan ini mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Yang keduanya, dia boleh masuk dalam kita sampai ke dalam hati kita. Kita tak boleh masuk dalam dia. Yang ketiganya, dia hidup dulu daripada kita. Dia diciptakan lebih dulu daripada Adam. Adam tidak pernah menyaksikan kejadian syaitan, tapi syaitan menyaksikan kejadian Adam. Dan dia tahu di mana kelebihan Adam alaihi salam. Tapi Allah Ta'ala bagi dekat kita ni mudah saja. Satu senjata yang sangat mudah, iaitu apabila kita sentiasa ingat Allah, dia tak akan boleh untuk menyesatkan kita. Itu pantang larang dia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung dengan qul a'udzu bin nas, malikin ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Berlindung dengan Allah daripada apa? Daripada kejahatan bisikan.
Ini al-waswas. Al-waswas yakni al-muwaswis, bisikan syaitan yang sentiasa memberi hasutan. Al-muwaswis, membisikkan hasutan. Al-khannas, yang mana dia itu datang dan pergi, menerpa lalu melarikan diri pergi. Makna dia menerpa pada ketika manusia lalai. Waktu manusia lalai, dia akan terpa mai ke hati kita. Tapi bila manusia ingat Allah Ta'ala, dia terpaksa berlalu pergi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala atur kita tu memang elok dah. Walaupun kita alpa, itu bila masa pun ada 5 waktu, tetap kita kena kembali kepada Allah. Subuh, zuhur, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi cumanya bimbang takut kalau kita tak jaga di antara waktu sembahyang tu, sekurang-kurangnya kita dalam situasi yang harus, jangan berada dalam situasi maksiat. Kerana bimbang takut mati waktu maksiat tu. Sementara nak jumpa sembahyang depan tu, kita kata tak apa, kita buat maksiat pun sekali. Kan Nabi kata bila solat ni habis semua gugur. Bimbang takut duduk tengah buat maksiat itu, mati waktu tu. Itu dia panggil su'ul khatimah. Mati ketika maksiat ini adalah mati dalam mati yang buruk. Sebab itu mati yang baik ini husnul khatimah, bukan mati takatir. Bukan mati kita ni kalau husnul khatimah ni mati elok. Ustaz dia tu bagi sungguhlah dia mati tengah senyum. Itu cerita Piramli. Atau mati dalam masjid, ya sebahagian, tapi tidak semestinya. Tidak semestinya orang mati luar masjid tidak baik. Kerana ada yang mati tenggelam, ada yang mati accident dan sebagainya. Jadi mati yang baik itu ialah mati dalam taat pada Allah. Sebagai contohnya, orang yang dalam perjalanan nak pergi sembang berjamaah, kemudian accident mati, itu mati yang baik. Kerana dia sedang dalam perjalanan untuk menuju ke masjid. Kalau dia koma lawan mana sekalipun, mengambil hukum sebelum koma. Sebelum koma tu dia buat apa? Sebelum koma tu dia buat apa? Nabi SAW sendiri menyebut dalam satu hadis, seorang yang ketika dia dalam negeri dan ketika dia sihat, dia beramal, lalu dia tidak dapat beramal pada ketika dia musafir dan juga dia sakit, tetap akan ditulis pahala seperti dia beramal. Tetap ditulis pahala seperti dia beramal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena sentiasa membawa niat yang baik dalam hati kita ini. Kalau kita mati, dan Nabi SAW sendiri pun sebutlah hadis, kita ni manusia ni ada kemungkinan dia panggil mautul faj'ah, mati tiba-tiba. Maka Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati tiba-tiba itu kekecewaan bagi orang kafir, orang jahat, tapi kerehatan bagi orang beriman. Cuma orang hiduplah sedih, kawan-kawan kita sedih. Kemarin saya duduk sembang dengan dia, tiba-tiba tak ada dah, hilanglah kawan kita, tapi dia rehat. Dia berehat. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak sambung lagi, iaitu rahsia mengenal Allah. Tuan-tuan terus pada muka surat 29 bagi yang ada kitab ni. Kita nak macam mana suratul Fatihah ini dia mengajar kita mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus tuan-tuan pergi kepada muka surat 31. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan sekalian, di antaranya ialah melalui nama-nama Allah Ta'ala. Kalau Imam Al-Ghazali, dia menyebutkan mengenal Allah ini ada 4. Yang sifat 20 itu adalah perincian. Sifat 20 itu adalah perincian. Tapi umumnya 4. Yang pertama sekali mengenal zat Allah. Ayat tentang zat Allah paling sikit dalam Quran. Kerana zat Allah Ta'ala ni maha tersembunyi. Kalau Allah Ta'ala cerita lebih pun tak ada akal boleh faham.
Tak ada akal yang boleh gambar. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam bentuk umum, iaitu laisa kamisli syai'un. Allah Ta'ala ini zat dia tidak ada zat ke sifat ke, tidak ada yang serupa dengan dia. Kau faham yang tu saja. Bila tidak ada yang serupa, maknanya tak boleh digambarkan. Tapi nak nafikan boleh ke tidak? Nak nafikan macam mana tuan-tuan sekalian? Alam yang begini luas ini siapa buat kalau dia tak ada? Kalau Allah Ta'ala tidak ada, siapa yang buat? Sebab itu laisa kamisli syai'un. Dan begitu juga zat Allah Ta'ala ini dia tidak memerlukan, tidak perlukan kepada mujid. Dia tidak memerlukan kepada mujid dan tidak memerlukan kepada mumid. Mana orang yang mengadakan dan juga orang yang memberi hayat. Macam kita ni, kita perlukan zat yang mengadakan kita satu, yang kedua ni ialah yang memberi imdad. Imdad ni adalah yang memberi penerusan pada kita. Kita ni ada kerana Allah, dan kita kekal ada kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menghendaki kita kekal ada, dengan makanan, dengan nyawa dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tidak memerlukan. Maka disebut dalam istilah ilmu kalam, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Dalam bahasa asma Allah itu, qiyamuhu ta'ala binafsih itu ada dua, Al-Qayyum dan juga Al-Ghani, Maha Kaya. Ini Al-Qayyum dan juga Al-Ghani, Tuhan Maha Kaya. Dua nama itu di antara nama yang mana yang mengungkapkan maksud Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Tapi dalam semua nama-nama Allah Ta'ala itu, nama yang paling agung sekali ialah Allah. Allah itu bukan zat. Allah itu nama. Nama bagi zat. Zat dipanggil wajibul wujud, dipanggil. Zat yang mesti ada, mana akal tak boleh terima, tak boleh gambarkan kalau dikatakan dia tidak ada. Al-muttasifu, yang bersifat bikulli sifati kamal, dengan segala sifat kesempurnaan, wa sifatul jalal, juga sifat keagungan. Itu ulama kita mentarifkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah. Jadi Imam Ghazali kata dalam Quran ni ada ayat yang menyentuh tentang zat Allah, ada yang menyentuh tentang nama-nama Allah, dan ada yang menyentuh tentang sifat-sifat Allah. Dan yang paling banyak sekalinya ialah yang menyentuh tentang af'alullah, dipanggil kejadian Allah. Kejadian-kejadian Allah. Allah Ta'ala suruh tengok matahari, langit, bumi, bintang, tumbuh-tumbuhan, air, wa fi anfusikum, pada diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak melihat? Ini kejadian Allah dipanggil. Merenung. Sebab itu kita ni tuan-tuan sekalian, bila kita jarang merenung kejadian Allah, maka kita tak banyak sebut Masya Allah. Masya Allah, jarang sebut. Hanya orang yang rajin merenung dan dia tahu nilai kejadian Allah, itu saja dia sebut Masya Allah, la quwata illa billah, ataupun Subhanallah. Yang kita banyak sebut, itu pun kalau sebut kadang-kadang tu pun terlupa juga. Bismillah satu, Alhamdulillah. Sebab kita banyak guna nikmat, tapi kita tidak banyak merenung nikmat. Jadi kerana itu kita jarang. Tak tahulah, mungkin mudah-mudahan ada di kalangan kita ni rajin. Masya Allah, la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, Masya Allah. Dan satu lagi kita sebut juga inna lillah, tapi tunggu mati. Sepatutnya inna lillah ni tuan-tuan sekalian. Kalau tengok insiden pun inna lillah. Tadi tak jadi pun innalillah. Ini nak pilihan raya ni tuan-tuan sekalian, innalillah. Tengok keadaan ni. Kalau menang yang bagi-bagi, masya-Allah, la quwata illa billah. Kena banyak istighfar. Orang Islam ni kalau menang kena banyak tahmid, kena banyak istighfar. Tapi kalau naik yang tak bagus, innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu minta supaya Allah Ta'ala semua dia yang takdirkan. Mungkin ada hikmah lah, dia mentakdirkan orang yang tak bermanfaat untuk agama dia masih atau menang untuk berkuasa. Ada hikmah di situ. Tapi itu musibah.
naiknya pemimpin yang zalim, naiknya pemimpin yang tak sayang agama, itu merupakan musibah bagi umat Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ala kulli hal, semua benda yang berlaku di hadapan kita itu adalah af'alullah, kejadian Allah Ta'ala, baharu belaka, semuanya adalah baharu, tidak berlaku dengan sendiri, terjadi dengan dipanggil iradah dan juga dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan tanya, sebab ada orang mentahmah kita mazhab Asy'ariyah dari segi akidah, orang kata mazhab Asy'ariyah ini tidak mengenali af'alullah. Ya, tidak, mana tak ambil kisah pun af'alullah ini. Dia duk kira sifat 20. Sifat 20 itu sifat-sifat Allah. Ya, af'alullah ini dia tak faham, tuan-tuan sekalian, mungkin dia tak pernah mengaji sifat 20. Semua af'alullah dia duduk dalam sifat iradah dan juga qudrah. Kerana af'alullah ini adalah kejadian-kejadian Allah. Kejadian-kejadian dia panggil. Setiap kejadian yang berlaku di alam ini, dia adalah dengan takdir dan juga dengan ditentukan. Sebab benda ni, siapa yang nak menentukan kita ada ni? Sebab kita ni boleh ada, boleh tak ada. Siapa yang nak menentukan? Allah Ta'ala. Siapa yang menentukan kita Melayu bukan Cina? Siapa yang menentukan dia Cina bukan Melayu? Siapa yang menentukan dia lahir di sini, di Malaysia bukan di Eropah, bukan di negeri Arab? Dipanggil mukhassis. Mesti ada yang menentukan, tidak mustahil. Setelah ditentukan, barulah lahir kita ni dengan ciri-ciri itu. Maka jawapannya adalah Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, bilanglah berapa pun af'alullah, kejadian Allah Ta'ala dalam Quran itu, berapa ayat sekalipun, dia berada dalam nama Allah, al-iradah dan juga al-qudrah. Al-iradah dan juga al-qudrah. Cuma tuan-tuan sekalian, salah kita lah, mengaji tak apa nak sungguh. Waktu ustaz mengajar tu lena waktu tu. Jadi orang tanya, bila orang hujah dengan kita, kamu mazhab Asy'ariyah, di mana ulama-ulama kamu bahaskan tentang af'alullah? Tuan-tuan fikir, tak pernah dengar lah pula af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala ni, kejadian-kejadian Allah dibahaskan. Masalahnya itulah. Masalah tuan-tuan sekalian mengaji, maknanya kita ni tuan-tuan marah lah. Tuan-tuan kata ustaz kata kat kami. Ada setengah orang kata ustaz mengajar sekolah duk kata kat orang buat apa? Bukan kata tuan-tuan sekalian, maknanya sebab itu mengaji ni tuan-tuan sekalian, dia kena ada intibah, dia panggil al-istima' wal intibah. As-sima' tak cukup. As-sima' ni makna dengar ikut ekor telinga. Al-istima' ni adalah dengar dengan teliti. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena berkira dengan ustaz. Ustaz ni dia cukup seronok kalau dia tuan-tuan panggil dia kuliah. Tuan-tuan dia tanya nak ajar apa ni? Ikut suka ustaz lah. Dia cukup seronok. Dia tak perlu buat prepare. Tapi tuan-tuan sebenarnya, tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan nak tahu apa? Ilmu agama ni banyak. Imam Al-Ghazali dia bahagikan ilmu agama ni kepada 4. Usul, pokok. Yang kedua furu', cabang. Yang ketiga muqaddimat, pengantar. Dan yang keempat mutammimat, pelengkap saja. Anda duk perhati tengok ni, banyak yang tuan-tuan mengaji ni pelengkap. Pelengkap. Tuan-tuan kena utamakan yang usul tu, yang pokok. Yang pokok tu. Dan juga furu' ni adalah yang cabang daripada pokok tu. Banyak orang Melayu ni dia suka mengaji cabang. Cabang ni dua, fiqh dengan cabang tasawuf. Dia terlepas kepada usul. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kuliah-kuliah anak ini, anak suka mengajak tafsir. Kerana Imam Al-Ghazali dia maksudkan usul ni 4. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Ihya Ulumuddin, penuh dengan dalil. Penuh dengan dalil. Cuma orang kritik tu dari segi hadis. Ada hadis maudhu', ada hadis rasul. Tapi dia lupa ada 4,000 hadis dalam Ihya Ulumuddin. Ada 4,000 hadis dalam Ihya Ulumuddin. Yang dhaif dan juga maudhu' itu
dalam sekitar 800 hadis. Dalam sekitar 800 hadis. Dan ketika Imam Al-Ghazali meninggal, atas dada dia itu ada Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari ni dia wafat dalam usia yang agak muda. Dia ni bila mengaji apa-apa pun dia akan jadi pakar. Dia mengaji usul fiqh, dia jadi pakar usul fiqh. Dia mengaji fiqh, dia jadi pakar fiqh. Dia mengaji falsafah, dia jadi pakar falsafah. Dia mengaji tasawuf, dia jadi pakar tasawuf. Dan akhir sekali dia sedang mengaji hadis. Kalau dia ada lagi umur tak lagi 5 tahun, dia akan jadi pakar hadis. Dan mungkin nama dia lebih cemerlang daripada Al-Bukhari dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tak nak bagi pada satu individu itu dia boleh kuasai semua sampai orang lain tak tumpang langsung. Allah Ta'ala akan bagi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ana yakin kalaulah dia tu sempat mengaji hadis, dia sendiri yang akan tapis hadis-hadis Ihya Ulumuddin itu. Penuh dengan dalil, dengan hadis tuan-tuan sekalian. Quran, hadis, dan dia kata usul ini 4. Usul ni adalah 4. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Sebab tu tuan-tuan mengaji fiqh ni tuan-tuan sekalian, jangan gairah sangat mengaji yang furu', yang cabang-cabang masalah yang khilaf itu. Mengaji yang ijma' tu. Mana yang ulama-ulama semua sepakat. Dia panggil ijma'. Contoh macam Fatihah. Ini tuan-tuan duk mengaji bismillah kuat ke pelan? Lepas tu mula bergaduh. Fatihah tu. Mana walaupun dia tak baca bismillah pelan kan, tapi kita baca bismillah, orang yang dia tak baca bismillah pelan, dia kena ingat kawan dia yang baca bismillah deras tu baca Fatihah. Yang kita yang baca bismillah kuat tu kena ingat, yang baca bismillah pelan tu pun dia baca Fatihah. Dan yang ijma' para ulama itu ialah Fatihah. Dan khilaf itu ialah nak baca bismillah tu pelan ke deras yang tu. Tapi orang kita ni tak tahulah siapa dia yang mula duk tekan yang tu, jadi mulalah bergaduh. Banyak tuan-tuan sekalian benda ijma' tu. Kalau tuan-tuan mengaji ijma' tu, fiqh, tuan-tuan mengaji fiqh, mengaji mula dengan yang ijma', dia panggil semua kata yang sama. Di antaranya kitab Ibnu Munzir, Imam Ibnu Al-Munzir. Itu kitab yang bagilah tuan-tuan sekalian bagi ijma'. Bagi tuan-tuan tahu, dalam agama inilah sebenarnya agama. Inilah sebenarnya teras agama yang tak boleh canggah, tak boleh khilaf, semua ulama ijma'. Hak lain-lain boleh tolak ansur insya-Allah. Dan yang lain boleh tolak ansur. Tak payah bergaduh. Ya, berapa? 3. 4 Imam Ghazali kata usul. Yang keempat ialah asarus sahabah. Ya, ungkapan-ungkapan sahabat. Ungkapan-ungkapan para sahabat itu 4. Quran, hadis, ijma', ungkapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu pergi pada furu'. Pada furu'. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, dalam masyarakat Melayu ni, kita parti orang Melayu ni dia tak lupa Quran insya-Allah, dan dia tak lupa hadis. Sentiasalah ada macam contoh macam daurah hadis 40 dan sebagainya. Cuma tuan-tuan sekalian, kita kena untuk peringkat kita ni yang dewasa ni mungkin agak ketinggalan, tapi untuk anak-anak kita tu, tuan-tuan kita dah mula kena rintis lah. Anak-anak kita ni dia mengaji daripada awal. Kerana tafsir Quran ni dia memerlukan 20 tahun. Itu tempoh Quran turun. Kalau boleh dipelajari Quran kurang daripada 20 tahun, maka Rasulullah dan sahabat akan mengaji kurang daripada itu. 23 tahun. Bila Quran ditakdirkan turun, hafal Quran tak apa, 2 tahun, 3 tahun nak hafal. Orang Arab 6 bulan dia boleh hafal Quran. Tapi kenapa Quran turun dalam masa 23 tahun? Tadabbur, kefahaman, pengamalan, nak bawa ke dalam masyarakat. Jadi sebab itu anak-anak kita ni bila dia mula celik umur 15, umur 10, tuan-tuan hantar dia untuk baca Quran, kalau boleh untuk hafal Quran. Bila umur 15 mula tafsir, mengaji tafsir. Mula dah buka tafsir, terjemahan pun tak apa dah tuan-tuan sekalian. Bukan nak suruh dia masuk pondok, tidak tuan-tuan sekalian. Bukan. Tak perlu. Kecuali kalau tuan-tuan nak lahirkan anak ulama. Seminggu sekali cukup. Seminggu sekali bawa anak-anak kuliah tafsir.
daripada awal sampai habis. 20 tahun insya-Allah selesai. Tuan-tuan bayangkan apa akan jadi dekat dia. Ya, kalau ketika dia umur 15, 20 tahun berapa? 35. Itu waktu tu dia dapat anak dan sekalian, dia bawa keluarga. Nah, dalam keadaan dia sudah dipanggil, kalau tak khatam, belum khatam lagi pun separuh daripada tafsir, dia sentiasa bersama Al-Quran. Dan hadis pula tuan-tuan sekalian, Bukhari. Mula umur 15 juga. Mana ustaz yang mengajar tu tafsir hadis satu cukup dah, tak banyak tafsir. Mana tuan-tuan sekalian umur 35 pun habislah Bukhari. Tafsir pun khatam. Bukhari pun khatam. Kena mula rintis lah tuan-tuan sekalian, begitu. Dan kena mula rintis. Kita mengaji ni, tapi tuan-tuan pun anak dah 20 tahun, payahlah. Mana ni hak yang muda-muda ni, mana bila anak mula cerdik je, umur 11 bawa mengaji. Bawa mengaji, pilih. Mana pilih dia panggil pengajian yang mana yang dengan dia tu. Itu contoh Muslim, itu nombor satu. Kita diskusi saja Muslim. Dalam surah Fatihah ini ada nama yang paling besar, iaitu Allah. Kemudian diikuti selepas itu, tuan-tuan parti dalam muka surat 37, Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Dan juga nama Allah Ar-Rahim. Menjadi suatu perkara yang perlu kita tadabbur. Tadabbur ni tuan-tuan sekalian, dia senang saja kata ulama, sentiasa bertanya. Tuan-tuan baca ayat apa pun, tuan-tuan tanya, kenapa Allah Ta'ala sebut begitu? Dan kenapa Allah Ta'ala sebut begitu? Contoh dalam surah Al-Fatihah ini, kenapa Allah Ta'ala buka surah Al-Fatihah dengan nama dia setelah Allah itu Ar-Rahmanur Rahim? Kemudian di tengah-tengah tu ulang lagi Ar-Rahmanur Rahim. Ulang lagi Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian setiap surah itu bawa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tengok Quran. Semua surah kecuali satu surah saja. Surah At-Taubah. Ya, sebahagian kata kerana surah At-Taubah ni dia dengan surah Al-Anfal itu sekali. Dan sebahagian kata surah At-Taubah ini surah perang. Peperangan ni dia tak sesuai dengan Ar-Rahman Rahim. Dia kena Al-Qahar, Al-Jabbar. Kalau tuan-tuan duk bawa Ar-Rahman Rahim, kasih, kesian sampai medan perang, nak tembak dia pun, kawan ni kalau aku tembak mati masuk neraka dia ni. Tak dan kita duk kesian, dia tembak kita dulu. Jadi sebab itu dipanggil tuan-tuan sekalian, sebahagian ulama lah, tapi dari segi nasnya tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim itu kerana dipanggil dilarang, syarak melarang kita. Tapi semua yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila kita nak makan, nak minum pun disuruh bawa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seolah-olah Allah SWT nak tanamkan dalam diri kita bahwasanya perkara yang kamu nak kena kejar ialah rahmat Allah. Kerana Ar-Rahman Ar-Rahim ini dia berakar kata daripada sifat yang sama, iaitu rahmah. Ya, rahmah, ya, sifat rahmah. Mungkin tuan-tuan tanya, dalam sifat 20 ini sifat rahmah tu duduk tak mana, tak ada pun. Kalau tuan-tuan mengaji sifat 20 jumpa sifat rahmah, pelik sikit lah. Saya jumpa ustaz dalam 20 tu sifat rahmah, kita tanya mana satu, dia pun bilang-bilang, oh tak ada apa ni ustaz. Sifat rahmah itu dia duduk dalam tadilah iradah dan juga kudrah tadi. Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmat. Allah berkehendak untuk menarik rahmat daripada seorang. Dan Allah dengan kuasanya melimpahkan rahmat. Dan Allah dengan kuasanya menahan rahmat. Itu dia panggil rahmah tu. Sebab tu sifat 20 ni jamik mana. Untuk mengaji bagi elok, bagi faham sungguh. Itu dan bacalah ayat apa pun, hadis apa pun tentang sifat Allah, masuk saja. Ini masuk ni. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Ini dia duduk di bawah nama Allah Ta'ala Al-Ghani, Al-Qayyum. Jadi begitu tuan-tuan sekalian. Jadi lawan rahmat ni apa dia? Jangan imbang tuan-tuan. 8.30 sudah, insya-Allah. Ustaz duk tengok ni. Tak ni dia tak tahu kalau masuk insya awal lah. 8.30 kita sudah, insya-Allah. Mari diskusi kita
sifat Allah dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang baki itu tuan-tuan balik baca di rumah lah. Tuan-tuan balik baca di rumah, baca pelan-pelan. InsyaAllah senang faham. InsyaAllah. Jadi Allah Ta'ala lawan rahmah dia, tuan-tuan sekalian. Lawan rahmah adalah laknat. Lawan rahmah adalah al-la'natu. Itu lawan rahmah. Sebab tu jangan mudah-mudah tuan-tuan bergaduh dengan kawan kata, "Oi laknat." Jangan. Mana laknat ni dia Allah Taala al-la'in dia panggil. Ar-rajim. Syaitan ar-rajim sama makna al-la'in lah. Ar-rajim makna yang terlontar. Yang dilontar jauh. Orang bertanya kita. Selalu orang Melayu terjemah ar-rajim, syaitan rajim, syaitan yang direjam. Orang tanya dia siapa rejam dia? Tak tahu, siapa rejam. Ar-rajim ni adalah yang dilontar oleh Allah. Yang diusir, yang Allah Taala usir. Usir daripada apa? Daripada rahmat. Tuan-tuan baca dalam Quran dan tuan akan jumpa ada ketikanya rahmat ini Allah Taala rujuk kepada wahyu. Wahyu tu rahmat. Hidayah rahmat. Ada ketika Allah Taala sebut rahmat itu dengan merujuk kepada hujan. Ada ketika rahmat itu Allah Ta'ala sebut dengan merujuk kepada keampunan. Ada ketika rahmat itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dengan merujuk kepada syurga. Syurga itu adalah rahmat. Sebab itu Nabi sebut tidak ada sesiapa pun di kalangan kamu melainkan yang masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita semayang, kita puasa, tuan-tuan sekalian, kita berzikir ni semuanya adalah supaya kita ni sentiasa berada dalam rahmat Allah. Mana sentiasa dekat dengan rahmat Allah, berada dalam naungan rahmat Allah Taala dan kita tidak jauh daripada rahmat. Jadi sebab itu bila Allah Taala kata Allah melaknat apa-apa, contohnya la'anallahu akila riba. Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi orang lain makan riba. Maka makna apa tuan sekalian? Makna Allah menjauhkan daripada rahmat. Allah menjauhkan daripada rahmat dia. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, dalam muka surat 37 tu ada ayat Allah Taala kata qala azabi usib bihi man asya. Allah berfirman, azabku aku akan timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki. Wa rahmati, namun rahmatku wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Maknanya tak semestinya orang buat salah diazab oleh Allah. Karena rahmat dia panggil. Rahmat Allah. Tapi kalau dia tak minta ampun, dia minta ampun. Kalau dia tak minta ampun, kemungkinan dia Allah Taala tarik azab rahmat, maka dia diazab. Di sini cukup jelas Allah Taala gandingkan rahmat dengan azab. Ya, rahmat dengan azab. Maknanya kalau rahmat itu kalau azab, kalau orang yang dipanggil apa, bukan gandingan, dipanggil apa, disebut lawan, di antara lawan kepada rahmat itulah azab. Jadi sebab itu tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Taala sekalian, bila kita dilimpahi dengan rahmat oleh Allah, maka tuan-tuan sekalian, kita tak perlu apa-apa lagi dah. Bila kita dilimpahi rahmat oleh Allah, maknanya kita bahagia dunia akhirat. Di negeri yang Allah Ta'ala beri rahmat, hujan pun akan turun dengan elok. Kemudian rakyat dia pun akan aman damai. Itu rahmat. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, untuk kuliah yang akan datang kita sambung lagi pula rahsia yang keberapa, yang ketiga, iaitu tahmid. Tahmid dan juga tarbiyah. Tahmid dan juga tarbiyah ilahiyah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.